Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Maaf sebab lambat share video lah. Jadi untuk hari ini kita akan belajar topik baru. Jadi cikgu harap kamu sehat saja. Kita tolakan PDPR. Jadi Kamis nih kita akan buat Google Meet lah. Untuk hari ini cikgu akan share link saja dan kita akan belajar dua perkara pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu semua ada bawa kamu punya modul PDPR di rumah. Jadi kamu akan buat tugasan juga di sana. Oke. Untuk hari ini kita akan memfokuskan kepada dua perkara. Jadi dalam pembelajaran pada hari ini ataupun dalam kelas hari ini cikgu akan ajar dua perkara. Cikgu sudah cakap tadi. Jadi ini adalah fokus pembelajaran kita lah. Jadi kalau penentangan individu ini cikgu akan menerangkan tentang dua tokoh yang telah menentang pendudukan Jepun lah. Jadi yang pertama adalah Gurchansing dan yang kedua adalah Civil Katigasu. Jadi kita akan tengok apakah peranan mereka, siapakah mereka. Jadi ini yang akan kita tengok lah. Jadi yang kedua kita akan juga melihat kepada gerakan anti Jepun di Sarawak dan Sabah. Jadi gerakan anti Jepun ini di Sarawak kita dikenali sebagai Operasi Semut. Dan kalau di Sabah pula adanya pemberontakan Jesselton. Jadi kita akan tengok ini dalam slide seterusnya lah, apa ini Operasi Semut, apa ini pemberontakan Jesselton. Jadi ini yang akan kita lihat dalam slide seterusnya. Kita tengok perkara yang pertama yang kita akan belajar yaitu penentangan individu. Jadi kamu tengok nota yang cikgu bagi ini ataupun slide yang cikgu bagilah. Jadi untuk Gurchansing ini dia telah menentang dengan cara menyebarkan risalah dan propaganda. Jadi apabila beliau menyebarkan risalah dan propaganda ini, beliau telah menggunakan nama samaran yaitu dikenali sebagai Lion of Malaya lah. Jadi kenapa dia menggunakan nama samaran ini adalah sebab supaya tentera Jepun tidak dapat menangkap beliau ataupun kan kamu tahu pendudukan Jepun ini adalah sangat kejam. Jadi kalau mereka tahu seseorang ataupun sesiapa sahaja yang menentang mereka, maka mereka akan dikenakan hukuman bunuh ataupun diseksa lah. Jadi ini kenapa sebab beliau menggunakan nama Lion of Malaya. Jadi melalui risalah ini fakta sebenar perang dan pendudukan tentera Jepun tersebarlah kepada masyarakat. Jadi masyarakat tahu apa-apa yang berlaku ataupun apa-apa agenda Jepun ini. Masyarakat dapat tahu melalui risalah yang telah diedarkan ataupun diagihkan oleh Gurchansing ni lah. Jadi seterusnya peranan beliau ini ataupun Gurchansing ini adalah beliau juga menghadiri akhbar tentera Jepun. Jadi kalau dia pergi akhbar tu dia menyamar sebagai wartawan. Dan kamu tahu dia apalah macam kalau dia jadi menyamar jadi wartawan tu mereka akan tahu apa yang strategi ataupun teknik yang Jepun itu akan lakukan selepas itu. Jadi ini kenapa dia datang untuk menjadi wartawan. Sebab kamu tahu kan reporter ini mereka akan mendapat maklumat-maklumat melalui apa yang ataupun pemimpin Jepun ataupun apa yang Jepun sedang lakukan pada masa itu. Jadi selain itu Gurchansing ini juga dia telah mensabotaj landasan kereta api tentera Jepun lah. Jadi melalui sabotaj ini dia dapat macam kereta api kan. Kereta api ini membawa kepada macam peralatan ataupun senjata, makanan. Jadi apabila adanya sabotaj landasan kereta api, maknanya dia menjejaskan pengangkutan tentera Jepun. Jadi makanan lambat sampai, senjata lambat sampai, begitulah yang dilakukan oleh Gurchansing. Tetapi beliau ini ataupun Gurchansing ini dia telah ditangkap oleh Kempetai setelah dihianati. Maksudnya dalam dia punya di bawah-bawah dia tu ada yang telah mengkhianati dia. Maksudnya dalam ahli-ahli dia tu
ada seseorang yang telah memberitahu penentangan beliau tu kepada tentera Jepun. Jadi Kempetai ini, kamu tahu kan Kempetai itu adalah satu pasukan ganas atau kejam oleh orang tentera Jepun lah pada masa itu. Jadi dia telah dikhianati, tetapi beliau telah berjaya melarikan diri ke Burma sehingga perang tamatlah. Jadi walaupun beliau ditangkap, tetapi dia telah berjaya melarikan diri. Jadi ini adalah peranan Gurchan Singh lah. Cikgu harap kamu faham. Kamu boleh juga buka muka surat 78 dalam buku teks kamu untuk lebih lanjut. Boleh kamu baca. Jadi kita tengok yang seterusnya, yaitu Sivil Katigasu. Jadi Sivil Katigasu ini juga dikenali sebagai Sivil Medan Delhi lah. Jadi beliau ini merupakan seorang jururawat kerana beliau telah dia telah merawat ataupun membantu mangsa perang dan gerila anti Jepun di Perak lah pada masa itu. Dia kan jururawat. Dia ada juga seorang suami yang bernama Dr. Abdon Clement Katigasu. Jadi sebelum perang, kamu perlu tahu bahwa Sibil dan suami dia ni, dia telah ada satu klinik yang terletak di Ipoh lah. Jadi apabila datang Jepun itu, mereka berdua ini telah memberikan bantuan obat-obatan dan juga perkhidmatan perubatan kepada gerila anti Jepun lah pada masa itu. Jadi Jepun ini tidak tahulah macam diorang buat ini secara tersembunyi. Jadi selain itu, Sivil ini juga dia telah ada radio. Sebab kamu perlu tahu pada masa itu Jepun telah menyekat segala komunikasi. Jadi tiada yang dapat macam maklumat itu tidak sampai kepada masyarakat lah. Tetapi Sivil ini dia telah menyembunyikan radio. Jadi apa-apa sahaja maklumat dari radio itu, maka Sivil ini dia berkongsi maklumat dia berkongsi maklumat yang diperoleh daripada siaran radio British dengan gerila anti Jepun. Jadi radio itu ada kan maklumat-maklumat daripada British. Jadi dia telah macam share lah kepada pasukan anti Jepun tu. Maaf. Jadi malangnya Sivil dan juga suami dia ini telah ditangkap oleh tentera Jepun apabila rahsia mereka terbongkar lah, kan juga sudah cakap yang mereka ini membantu secara tersembunyi. Jadi semasa dalam tahanan ini banyak penderitaan, penyiksaan yang telah berlaku ataupun yang terjadilah kepada Sivil dan juga suami dia. Suami dia ni mati sebab diseksa ataupun dibunuh oleh tentera Jepun lah. Jadi terdapat juga satu peristiwa di mana anak mereka telah dibunuh oleh tentera Jepun. Jadi Sivil ini dia berjaya hidup. Jadi selepas saja Jepun kalah ni, jadi Sivil ini dia dibebaskan dan dia telah diterbangkan terus ke Britain untuk terima rawatan perubatan. Sebab kamu tahu kan kekejaman Jepun. Jadi Sivil ini dia macam mungkin tidak nak bagi makan, diseksa lagi, tidak diberi perubatan lagi. Jadi memang keadaan dia sangat teruk pada masa itu. Sampaikan dia terus diterbangkan ke Britain untuk menerima ubatlah. Jadi Sivil Katigasu ini dia telah kena bagi dianugerahi pingat King George di istana Buckingham oleh Raja George 4 ke 5 ni, cikgu pun tak pasti. Jadi dia telah diberikan macam hadiah. Jadi itu adalah penentangan yang sangat beranilah oleh Sivil Katigasu dan juga Gurchan Singh. Jadi kita tengok yang perkara yang kedua akan kita belajar pada hari ini, iaitu mengenai gerakan anti Jepun di Sarawak dan Sabah. Jadi ada dua, iaitu Operasi Semut dan juga Pemberontakan Jesselton. Jadi Operasi Semut ini adalah siri operasi peninjauan yang dilakukan oleh unit khas Z Australia sebagai sebahagian daripada kempen tentera bersekutu menentang Jepun di Sarawak. Maksudnya Operasi Semut ini adalah di mana tentera Australia ni berkawan dengan
kan Australia ni dia bersekutu dengan tentera bersekutu pada masa itu, macam British lah begitu. Jadi dia datang ke Sarawak dan dia telah membantu untuk menentang Jepun pada masa itu. Jadi operasi ini dilaksanakan oleh Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia ataupun Australian Service Reconnaissance Department (SRD) untuk mengumpulkan risikan dan melatih orang tempatan melancarkan perang gerila. Jadi tentera Australia ni dia datang ke Sarawak, dia telah kumpul merisik lah, macam bukan merisik kawin, dia mengumpulkan risikan dan dia juga melatih orang-orang tempatan, maksudnya orang-orang Sarawak lah yang pada masa itu untuk melancarkan perang gerila terhadap Jepun. Jadi kalau kamu tengok kedatangan SRD ini adalah pada bulan Mei 1945 dan mereka telah mendarat di kawasan tengah dan timur Laut Sarawak. Jadi mereka telah mengatur penentangan terhadap tentera Jepun dan membuat persediaan bagi pendaratan pasukan bersekutu. Jadi kalau kamu tengok anggota dalam operasi semut ini ada 3, yaitu tentera Australia, British dan juga New Zealand lah. Jadi dalam gerila semut ini, dorang disebut sebagai operasi semut ataupun gerila semut, kan dia telah macam membantu ataupun melatih orang-orang tempatan. Jadi siapa orang tempatan ini, kamu boleh tengok di sini dalam buku kamu ataupun dalam slide ini, dia telah merekrut orang Kayan, Kenyah, Kelabit dan juga orang Murut. Apalah orang-orang di Sarawak tu. Jadi mereka telah mengambillah ataupun merekrut orang-orang ini untuk masuk ke dalam gerila semut dan menentang Jepun pada masa itu. Jadi kepakaran gerila semut penting dalam usaha merancang taktikal perang gerila menentang tentera Jepun kerana sebagai penduduk tempatan mereka mengetahui selak-belok bumi Sarawak. Jadi kenapa tentera Australia ataupun tentera British dan juga New Zealand ini dorang ambil ataupun rekrut orang Sarawak adalah sebab orang Sarawak ini adalah negeri mereka ataupun kawasan mereka. Jadi mereka tahu selok-belok Sarawak ini. Jadi mereka boleh tahu di mana Jepun boleh datang ataupun menyerang. Jadi mereka tahu keadaan kawasan dan di mana tempat yang paling bagus untuk menyerang hendapkah begitu. Jadi ini kenapa mereka merekrut orang-orang tempatan pada masa itu. Jadi cikgu harap kamu paham yang ni. Dalam pemberontakan Jesselton ini pula berlaku di Sabah lah. Dia juga dikenali sebagai pemberontakan Double Ten. Jadi ini adalah satu penentangan terhadap pendudukan tentera Jepun di Sabah yang diketuai oleh Albert Kwok lah. Jadi dia adalah ketua kepada pemberontakan Jesselton ini. Jadi, kamu tengok dalam buku teks kamu pada bulan Oktober 1943, kumpulan Albert Kwok yang dikenali sebagai gerila Kinabalu, mereka telah melancarkan serangan terhadap pejabat pentadbiran, balai polis dan juga kemudahan tentera diraja Jepun serta membunuh tentera Jepun di Jesselton, Kotak Belud, Menggatal dan juga Tuaran. Jadi selepas sahaja gerila Kinabalu ini ataupun orang-orang di bawah Albert Kwok ni dia menyerang Jepun, jadi apa yang Jepun buat adalah mereka menyerang balik dengan serangan yang lebih kejam dan lebih macam diseksa lah begitu. Sebab macam kamu juga, apabila seseorang tumbuk kamu di muka, mesti kamu akan tumbuk balik kan. Begitu adalah tindakan Jepun lah pada masa itu. Jadi kita tengok apa yang dibuat oleh Jepun adalah mereka telah mengebom dan juga menyerang perkampungan di pesisiran pantai. Jadi banyak orang yang telah disoal siasat dan diseksa sampai mati dalam usaha untuk mencari pemimpin dan anggota pemberontak. Jadi Jepun ini dia tahu di Sabah itu adanya macam pemberontak lah. Jadi mereka menyoal siasat sesiapa sahaja agar mereka dapat menangkap pemimpin tersebut.
Jadi pada bulan Desember 1993 malangnya Albert Walk ini dia telah menyerah diri dengan harapan dengan itu kalau dia ditangkap, serangan balas Jepun itu ditamatkan. Jadi bukan dia saja ataupun bukan Albert Walk saja yang menyerah diri, tetapi bersama-sama dengan 175 orang lain. Tetapi mereka ini walaupun orang telah menyerah diri, beliau ataupun Albert Walk ini dengan orang-orang yang ditangkap seramai 175 ini dia telah dihukum bunuhlah di Petagas. Jadi kalau kamu tengok kamu ada masa untuk pergi Petagas, ada satu satu tugu yang dinamakan sebagai Petagas Walk. Kalau cikgu tak silap, itu adalah nama-nama lah yang telah terkorban ataupun dihukum bunuh oleh Jepun pada masa itu. Jadi ada lagi ahli yang lain yaitu seramai 131, tapi mereka telah dipenjarakan di Labuan. Tapi selepas sahaja walaupun gerila ataupun gerila Kinabalu ataupun pemberontakan Chesterton ini gagal, tetapi selepas itu adanya satu lagi pasukan gerila anti Jepun yang muncullah, yaitu yang dipimpin oleh Datuk Mustafa Datuk Harun. Jadi kamu boleh tengok ini adalah usaha-usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat ataupun pemimpin-pemimpin ataupun tokoh dalam menghadapi Jepun pada masa itu. Jadi kita harus bersyukurlah sebab kita tidak hidup dalam keadaan begitu pada masa dulu. Jadi kita harus bersyukur tentang kehidupan kita sekarang. Jadi untuk tanggung jawab kita adalah kita harus menghargai usaha tokoh ini dengan menjaga keharmonian dan saling menghormati. Selesai sudah kita punya kelas pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu faham dengan penerangan cikgu. Kalau ada sebarang ketidakfahaman, kamu boleh rujuk cikgu, kamu boleh chat cikgu di WhatsApp. Bila-bila sahaja kamu boleh chat. Jadi untuk tugasan, kamu boleh buat tugasan yang pertama di modul PDPR yang cikgu telah sediakan ataupun telah berikan kamu dari yang hari Jumaat lalu. Jumaat lalu-lalu. Jadi kamu boleh buat tugasan itu yang melibatkan peta Aiting. Jadi kamu tulislah apa sahaja fakta ataupun apa yang telah kamu faham dalam penerangan cikgu tu. Jadi faktalah yang kamu tulis. Jadi itu sahaja kamu buat dalam buku latihan kamu. Kalau muat boleh juga kamu buat di sanalah. Tetapi lagi bagus kalau kamu buat di buku latihan kamu supaya lepas kita masuk sekolah tu cikgu akan cek lah. Jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa ada Google Meet pada Kamis minggu ni jam 11.30 sampai jam 12 saja, 30 minit saja ataupun lebih awal daripada itu. Jadi cikgu harap kamu boleh join. Itu sahaja. Jaga diri dan terima kasih semua.